Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Podcast Malaysia. Hai korang, selamat datang lagi ke Podcast dan Kopi bersama dengan Abang Nadim untuk edisi solo. Episod keberapa tak ingat. So hari ni kita straight to the point. Kita nak cakap pasal benda yang memang common. Benda yang orang kata ni topik evergreen lah, sebab kita hari-hari jumpa. Siapa yang drive, siapa yang ride hari-hari pergi kerja balik kerja, insyaAllah lah dia memang akan jumpa masalah-masalah yang macam ni, iaitu tentang pemanduan rakyat Malaysia kan. Korang pernah kan kalau jumpa nak pergi kerja tu, jumpa kereta-kereta ataupun motor-motor yang bot tu, yang mana kita rasa macam kau ni ambil lesen terbang ke? Apa kesian perangai kau pagi-pagi macam ni kan. So inilah benda-benda yang aku harap kalau korang dapat share video ni ke orang-orang yang sepatutnya ataupun share dekat social media korang, insyaAllah kita beri peringatan bersama lah. Kita tak tahulah yang keberapa ribu kali dah, rasanya banyak dah video, banyak dah pautan-pautan video, link Facebook ke apa ke, video kat YouTube ni pun dah banyak, TikTok pun dah banyak, dekat Twitter, dekat Instagram yang tunjukkan hal-hal sebegini pun dah banyak. So yelah, kita kalau boleh tak naklah benda-benda ni berlaku lagi, sebab kadang aksi-aksi diorang ni membahayakan keselamatan, membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. So yalah, kita terus to the point. Yang ini saya rasa saya ada dalam lebih kurang 5 atau 6 poin yang saya rasa sangat-sangat penting dan masih lagi tak diambil indah lah oleh orang-orang kita, oleh masyarakat kita umumnya. Sebab kalau kita dah hampir setiap hari jumpa, boleh kata half of population Malaysia ni memang bermasalah lah kan. Asal memandu je bermasalah, asal bertunggang motor je mesti bermasalah. So kalau dapatlah siapa-siapa yang ada dashcam, yang memang mendapati ada beberapa kejadian yang tak sepatutnya berlaku tu, boleh je lah terus buat report polis, minta pihak berkuasa buat tindakan. Mungkin ada pengajaran yang sepatutnya boleh diberikan dekat diorang kan. Yang pertama, commonly biasanya signal. Lampu isyarat ni, lampu isyarat kenderaan ni diorang buat kan, kita bayar tau, kita bayar dia punya features tu. Mana setiap kenderaan, tak kisah motor, lori, kereta, apa segala kenderaan yang ada dalam Malaysia ni yang perlu diguna pakai atas jalan raya mesti ada signal. So signal ni penting lah sebenarnya, memang digunakan untuk kita saling memberitahu. Itu adalah dia punya way of communication yang memudahkan pengguna itu sendiri untuk memberitahu kepada pengguna yang lain dia nak ke mana. Dia nak ubah haluan ke, nak masuk sempang ke, nak keluar sempang ke kan, ataupun ada kecemasan ke dan sebagainya. Benda tu penting lah. Sebab tu perlunya guna pakai lampu signal ni, especially kalau nak ubah haluan, nak change lane ataupun nak masuk ke sempang dan keluar sempang. Benda ni sangat-sangat penting. Okay, saya bagi contoh situasi yang mana benda ni biasanya memang menyakitkan hati lah kalau kita yang kena tu kan. Bila kita nak keluar sempang, ni contohlah kita nak ke kanan tapi kereta tengah ada lalu lalang dan sebagainya. So kita bagi signal ke kanan dulu, kita bagi signal dah, tak ada masalah, kita okey, kita steady. Kita memang sangat-sangat ada akal budi ataupun common sense lah yang memang kita apply setiap hari. Tapi ada manusia-manusia yang mangkuk tu kan, yang mana tak faham. Dia tak faham yang mana kita ni dah meletakkan satu tanda, iaitu lampu isyarat untuk belok ke kanan. Tapi kenderaan yang daripada kanan ni kan, dia boleh steady, relax. Kita nampak dia macam nak terus, kita nampak macam nak melintasi kita, macam elok je. Tapi sebenarnya dia nak masuk ke sempang yang kita keluar ni, tanpa bagi signal yang dia nak belok ke kiri. Sedangkan kita ni tengah cari gap ni, gap yang kita boleh mencelang untuk keluar daripada sempang. Ni memang biasanya kalau siapa yang terkena memang maki hamun berbakul lah kita bagi kan ke orang tu. So benda ni memang perlu aware lah, kena ada awareness. Kita kena selalu sangat-sangat untuk beri kesedaran ni, dan juga mengharapkan diorang bagi kerjasama untuk guna pakai lampu signal tu kan. Kita ibarat macam buang barang-barang yang kita bayar tau kan. Macam kita beli, macam saya lah beli phone ni tapi tak guna phone ni. Buat apa saya bayar phone ni mahal-mahal tapi tak pakai phone pun kan. So saya nak manfaatkan phone ni, saya guna untuk rekod video, untuk saya rekod kita punya podcast ni kan, menggunakan benda yang saya bayar. So dalam
kenderaan kita, tak kisahlah motor ke kereta ke lori ke, kan, ada signal pakai. Signal tu dia tak letak dekat bonnet, dia tak letak dekat bot belakang, dia tak letak dekat bawah seat kereta, dia letak betul-betul dekat sebelah steering. Tinggal ketik sekali je, nak ke kanan ke nak ke kiri. Itu je, kan, tak susah mana pun. Apa yang masalah sangat nak pakai? So kita sama-samalah bagi peringatan setiap hari kalau boleh, setiap masa, sentiasa. Kalau kita jadi co-pilot, sentiasa ingatkan driver untuk gunakan signal pada keadaan dan juga situasi yang perlu. Kita kena sentiasalah bagi advice tu. Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Memang penat dah hadap perangai orang yang macam ni setiap hari. Sebab saya memang pergi balik kerja jauh. Jadi pergi kerja pun ya, balik kerja pun ya, mesti jumpa orang yang tak reti bagi signal. Nak masuk simpang, keluar simpang, nak ubah haluan ke kanan, ubah haluan ke kiri, bagi signal. Dia banyak sangat membantu, sangat-sangat membantu orang lain untuk melancarkan lagi perjalanan, mengurangkan trafik yang sesak. Memang sangat-sangat membantu. Jadi pakailah. So, satu lagi masalah yang benda ni memang melibatkan nyawa, dan kawan saya sendiri secara jujurnya dia kehilangan ahli keluarga disebabkan perkara ni, iaitu untuk kenderaan-kenderaan yang suka memotong di selekoh. So benda ni kita kena caknan yang macam cakap, kita perlu memang ambil kesedaran yang tinggi lah, ambil tanggungjawab ni untuk kita sebarkan video yang saya kongsikan ni, ataupun mana-mana video orang lain. Kongsikan tentang bahayanya memotong di selekoh. Sebab secara peribadi memang ada kawan saya, memang ada rakan saya yang memang kehilangan ahli keluarga disebabkan ni, dan dia pun kemalangan yang sama. Memang benda ni kalau kita semua patuhi, InsyaAllah takkan ada kemalangan jiwa yang melibatkan kecuaian yang seperti ini. Mungkin kemalangan lain je lah, tapi untuk kemalangan dalam konsep memotong di selekoh ni, kita memang dapat kurangkan kalau kita faham tentang bahayanya yang mendatang kalau kita potong dekat selekoh. Biasanya dekat selekoh tu memang double line. Menunjukkan yang jalan tu pun tak orang kata tak digalakkan, memang dilarang pun untuk memotong di kawasan-kawasan yang ada double line. Sebab itulah spot-spot yang memang telah orang kata kontraktor yang membuat jalan tu sendiri dah kenal pasti memang jalan tu, kawasan tu bahaya, so dia letakkan double line. Benda ni ketetapan JKR biasa. So patuhilah undang-undang, patuhilah orang kata peraturan jalan raya, kan. Jangan kita membahayakan nyawa kita, nyawa orang lain. Kalau kita tak kemalangan, kita pun menyebabkan orang lain kemalangan. Jadi kalau rasa dah nak cepat sangat, potong dekat tempat yang sepatutnya, bukan dekat selekoh. So seiring dengan pasan memotong dekat selekoh ni, jangan juga memotong dekat double line ataupun memotong dekat zon-zon yang bahaya. Sebab saya ni pergi balik kerja, ada satu kawasan ni kawasan yang memang bukanlah jalan yang orang kata dia bukan well service lah. So dia memang jalan di sebalik ladang kelapa sawit, ladang nanas yang menghubungkan satu felda dan juga satu kawasan penempatan yang lain. So jalan ni dia nak kata tak well service pun, dia sentiasa ada penambahbaikan jalan tu. Cuma kawasan tu dengan tak ada lampunya kalau malam, kan, memang gelap gelita, dengan kawasan dia yang tak rata sebab dia kawasan tanah gambut liat yang beralun-alun dan sebagainya. Ada sikit kawasan bukit yang menambahkan risiko kalau korang memotong, sebab sometimes ada kereta yang tak nampak pun kereta yang dekat seberang sana disebabkan kawasan yang sedikit berbukit. Dan saya sendiri ada berpuluh pengalaman hampir dilanggar kereta kerana kereta tu memotong dekat kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Walaupun jalan tu jalan yang tegak, walaupun jalan tu tak ada double line, tapi jalan tu berisiko tinggi. Yang saya kata lah, jalan tu dia bukanlah tak ada selenggara, dia selenggara tau, tapi jalan tu tak ditanda dengan betul. Patutnya kawasan tu memang letak double line, tapi orang tak JKR tak letak, orang kontraktor yang buat jalan tu pun tak letak. Sekadar buat jalan semata-mata ada garis putus-putus cukup, bagi dia macam tu sebab dia jalan yang tegak. Faham, tapi sebab kawasan dia yang beralun-alun tu menyebabkan kawasan tu sebenarnya tak selamat untuk kita potong, sebab kita tak tahu untuk kita buat prediction ataupun buat anggaran
sekiranya ada kereta yang daripada arah bertentangan. So benda tu sangat-sangat bahayalah dan sangat-sangat tak digalakkan untuk kita memotong dekat kawasan tersebut. Jadi kalau andai kata jalan tu tak ada double line, kan, sebab kita dalam point yang kepada memotong dekat double line kan. So andai kata jalan tu pun tak ada double line tapi kawasan tu berisiko tinggi untuk kita potong, janganlah potong. Janganlah memotong dekat kawasan tu. Okey, sentiasalah berhati-hati. Perhati dulu kawasan tu. Wak Imah, kalau dekat korang kat zon kawasan yang berisiko tinggi tu, Wak Imah korang rasa lega nak memotong macam mana pun, tapi kalau tak nampak berapa jauh kereta yang ada, tak nampak berapa jauh motor yang ada, janganlah potong. Okey? Elakkan. Sebab membahayakan pengguna lain. Kalau tiba-tiba sebenarnya ada motor kat situ, ada kereta kat situ, hidup ni masalah. Okey? Dan dalam topik yang sama, iaitu memotong. Ni poin ketiga dalam konsep memotong ni lah. Kan? Poin keempat lah, sebab memotong kat selekor, memotong dekat double line, memotong dekat kawasan yang tak ada double line tapi berisiko tinggi. Dan yang keempat ni, paling banyak kereta yang korang ajar buat. Yang mana dia nak memotong ni, contohlah let's say kita letak satu lori kat depan, dia memandu kereta kat belakang. Dia nak potong lori tersebut. Tapi yang dia nampak ada motor satu. Ada nampak satu motor je. Jadi dia beranggapan, ruang ni cukup nak potong walaupun ada motor. Potong je lah. Ini satu-satunya video yang saya rasa tak ada mana-mana YouTuber lain cakap, TikTokers yang lain cakap, siapa-siapa influencer yang lain cakap dekat dalam video diorang mengenai pemanduan, iaitu Wak Imah ada motor sekalipun jangan potong. Sebab jalan tu ada ruang bukan sebab motor tu bagi tau, tapi sebab itu hak dia. Itu hak dia. Dia nak bawa kat tengah ke, dia nak bawa kat tepi ke, selagi mana dia berada dekat haluan dia, korang tak berhak potong dan paksa dia ke tepi. Faham tak? Dan memang korang yang salah pun kalau korang memotong dalam keadaan sebenarnya ada motor tu yang terpaksa mengelak untuk bagi korang laluan untuk korang memotong. Korang yang off, korang yang engang, korang yang doh. Itu je nak cakap kan. Sebab saya pergi kerja balik kerja memang menunggang motor, memang menunggang motosikal. Jadi benda ni memang dah common sangat orang amalkan. Orang jadikan dia sebagai satu, orang kata hobi dah. Dah jadi hobi kegemaran dah. Yang mana kalau nampak sekat ada motor tak ada masalah, potong je lah motor je pun kan, potong je lah. Kau kena faham, Wak Imah ada motor macam mana sekalipun, itu adalah ruang dia, ruang untuk dia menunggang. Let's say korang memotong dan dia perlu ke tepi, depan tu ada lubang, depan dia ada lubang, sepatutnya dia boleh ada ruang untuk mengelak ke kanan balik, ke tengah jalan sedikit, ke tengah lorong dia lah kan. Sebab motor biasanya memang ambil laluan yang paling tepi, sebab sekiranya ada kereta belakang nak potong ke apa, motor lain nak potong ke apa kan. So tu common sense dia untuk jalan kat tepi. Tapi bukan satu alasan, bukan satu lesen untuk korang yang berada di bentangan untuk memotong. Tak kisahlah nak potong lori ke, nak potong motor ke, menggunakan lesen sebagai alasan korang ada ruang untuk memotong. Ruang tu bukan bermaksud ada motor pun boleh potong. Ruang tu kalau jalan tu kosong, faham tak? Rules nak memotong ni bila jalan yang bertentangan tu kosong, ada ruang yang mencukupi untuk korang potong. Kalau ada motor sekalipun, itu bukan ruang yang betul, itu bukan ruang yang sepatutnya. Itu kita baru cerita pasal andai kata depan dia ada lubang, andai kata dia bawa motor tu tiba-tiba babi hutan melintas ke apa ke kan, kucing ke anjing ke apa-apa yang melintas secara mengejut, dia nak ke mana? Kalau tepi tu gaung, satu hal. Kalau tepi tu longkang, parit, satu hal kan. Kalau tepi tu tiang lampu ke apa, satu hal. Cuba fikir. Memang masalahnya tu akan berlaku, kita tak boleh jangka. Kita tak boleh tahu pun bila babi hutan nak melintas. Babi hutan pun tak ada signal. Babi hutan memang tak pakai signal. Kan? Tu antara makhluk-makhluk yang tak bagi signal lah kalau diorang nak buat apa-apa pun. Tahu-tahu melintas je. Tahu-tahu dah berlari je kat tengah jalan. Babi hutan memang tak bagi signal kalau nak lintas jalan. Tiba-tiba ada dekat sempang tu ada babi hutan nak keluar ke apa, dia babi hutan memang tak pakai signal. So
itulah antara precaution yang kita kena fikir. Jangan pentingkan diri sendiri. Pentingkan juga pengguna jalan raya yang lain. Terutamanya penunggang-penunggang motosikal yang mana korang nampak dia guna jalan dekat tepi. Kebanyakan pengalaman yang saya kena adalah diorang nak potong ni tak lepas dan saya kat tengah. Sebab bagi saya, ini laluan saya. Depan saya kosong, belakang saya kosong. Kenapa perlu juga nak memotong sebelum saya sampai? Senang kata memotong biasanya akan ada isu, dia potong akan hampir-hampir tak lepas. Saya yang kena lepas throttle, lepas minyak, angkat tangan dan tunjukkan jari tengah. Biasanya macam tu keadaan dia. Okay? Sedangkan belakang saya ni sekosong-kosong alam. Jadi, why not lepaskan saya dulu, lepas motor saya dah lepas, baru potong. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. So, cuba faham situasi tu dulu. Mana benda tu membahayakan pengguna jalan raya lain. Membahayakan keselamatan orang lain. So, janganlah ego. Relax-relax dulu lah. Nak cepat macam mana pun, fikirkanlah keselamatan orang lain. Okay? Alright, ni masalah kalau malam pula. Saya faham sekarang pengeluar kereta kan, jenama-jenama kereta banyak menggunakan teknologi yang moden, teknologi yang terkini. Yang mana kebanyakan lampu semua LED. So, saya faham lah memang ada lampu keluaran kilang yang memang dah sedia ada LED. Kita bukan tukar pun, kita bukan servis ke apa, tak ada. Kita memang dapat kereta tu siap dengan set LED. Ini kebanyakan keluaran kereta yang terbaru lah kan, untuk dalam 3-4 tahun kebelakangan ni. Tapi permasalahan dia adalah penggunaan lampu tu. Andai kata lampu original tu korang nak ubah, dapatkan lampu set yang baru ke apa, minta tolong, sangat-sangat minta tolong jasa baik semua pengguna-pengguna lampu LED, lampu-lampu kereta yang LED, kurang rendahkan sikit aras lampu tu. Kalau aras lampu korang dah memang rendah, tak ada masalah. Kadang lampu biasa je tu dah tinggi, kemudian high beam lagi tinggi. Yang ni saya dapat jumpa dekat satu lebuh raya, yang mana lampu kereta dia tu kan, bila high beam sampai atas lori trailer pun terang, nampak jelas. Macam kena simbah dengan lampu limpah stadium. Tu masalah dia kan. Cicak yang ada atas hujung corner lori kontena tu pun boleh nampak dengan jelas disebabkan lampu kereta dia memang terlampau terang. So minta kerjasama lah sebab kalau korang bangga dengan kereta mewah korang, kereta baru korang, tapi korang dapat dosa sentiasa setiap malam disebabkan lampu kereta korang yang terlampau terang tu, tak guna juga kan. So kita adjust lah sebaiknya, adjust paras tu supaya dia rata ke depan yang mungkin dalam jangkauan 20 ke 30 meter sahaja. Sebab kita nak suluh jalan, kita bukan nak suluh syurga. So itulah, kita sama-sama muhasabah baliklah dengan kenderaan masing-masing. Kalau lampu tu memang lampu halogen yang kereta lama tu, biasanya tak ada masalah. Ni masalah dekat lampu-lampu kereta yang LED. Terlampau terang, sakit mata sangat-sangat. So, kita sama-sama bagi kesedaran lah dekat kawan-kawan yang lain yang ada kereta-kereta lampu LED ni, supaya diorang take note, diorang aware. Diorang boleh ubah perkara ni lah. Nak ubah ketinggian lampu ni tak susah pun. Kalau kereta-kereta baru, saya tak pastilah. Kalau kereta-kereta lama, let's say macam bukan lama lah, macam kereta keluaran Malaysia, macam produk Azia, lampu tu, tak silap saya, lampu produk Azia boleh kot setting. Just buka boot depan kan, buka bonet depan, boot belakang, depan bonet. Buka bonet depan, adjust dekat dia punya atas lampu tu, adalah skru dia yang khas yang boleh kita buat laraskan ketinggian dan kerendahan lampu tu. Ataupun ni model lama lah, model baru saya tak pasti. Tapi hantarlah ke kedai kereta, minta dia rendahkan sikit lampu tu. Kalau anda kata korang perasan memang lampu tu tinggi sangat waktu malam kan, especially bila korang dah dapat tanda-tanda macam korang bawa kereta pada ketinggian lampu biasa, bukan high beam yang biasa, tapi korang asyik dapat double high beam, tahu, asyik dapat high beam daripada orang lain. Tu tandanya, maksudnya mungkin lampu kereta korang agak tinggi walaupun dibuka pada kadar yang biasa. So kena ambil action lah lepas diberitahu macam tu. Okay. Satu lagi, masalah lupa buka lampu. Ni pun ada juga masalah lupa buka lampu ni. Tapi sebelum kita pergi ke topik lupa buka lampu, fog light.
Fog light, nama pun fog light, lampu kabus. Kalau kawasan malam tu, jalan yang korang lalu tak berkabus, tak payah buka fog light. Fog light tu memang menyilaukan. Memang fungsi dia untuk menembus kabus supaya memberitahu yang ada kenderaan korang kat situ. Kalau kawasan malam tak ada fog light, tak payah pakai fog light. Korang dah kenapa? Apakah masalahnya? Kan? Tak perlu, benda tu tak perlu. So cuba muhasabah diri, relax, kenangkan balik diri tu, perasaan tu macam mana, happy ke hari ni, patut ke aku sambung degree, ambil master ke, kan? Muhasabah diri sebaiknya. Malam kalau korang punya kereta punya features kereta korang tu, kalau ada lampu fog light macam mana sekalipun, tak payah buka fog light, buka lampu biasa, waktu malam pun dah terang. Nak buka fog light dekat kawasan-kawasan yang tak ada orang lah, jalan yang memang jalan yang tak ada orang. Kalau memang jalan tu orang lalu lalang, buka fog light buat apa? Apa yang nak disuluh ni? Sama lah macam kes lampu tinggi tadi, nak pergi suluh syurga ke macam mana? Kan? Kalau lampu tu dah macam lampu spotlight, dia punya terang ni, lampu fog light tu, tak payah buka. Faham, gunakan ikut situasi lah. Jangan guna sembrono aja. Kan fog light guna waktu ada fog sahaja, nama pun fog light. So kita ambil iktibar, sama-sama muhasabah. Ini pun peringatan untuk saya juga nanti. Andai kata ada suatu hari nanti dikurniakan rezeki, alhamdulillah dapat sebuah kereta mewah, ada features fog light, insyaAllah saya tak akan gunakan fog light tu kecuali pada waktu-waktu yang memerlukan saya gunakan fog light. Hujan lebat, waktu berkabus, ataupun dekat jalan-jalan yang memang gelap dan tak ada kereta bertentangan, itu kegunaan dia. Kena ada common sense lah, benda semua melibatkan common sense. Semua yang saya cakap daripada pasal masalah bagi signal sampai sekarang ni semua masalah common sense. So harapnya semua dapat bagi common sense yang baik lah. Okay, kita back pada point tadi, lupa buka lampu. Ni pun masalah juga sebenarnya. Kalau dah faham situasi tu dah nak menganjak ke waktu maghrib, buka je lampu, tak ada masalah. Kan? Korang tengok jam dah pukul, sekarang ni maghrib makin awal, waktu video ni dikeluarkan lah. Waktu maghrib sekarang dah makin awal. Jadi tak salah pun, buka je lampu dulu. Yang jadi permasalahan, bila korang lupa buka lampu, orang bagi isyarat buka lampu, korang tak faham. Okay, sekarang ni untuk semua driver kereta, lori dan bas. Ni yang saya biasa jumpa ni. Kereta, lori dan bas. Van. Kalau tak mengajak waktu maghrib dan nampak rider motor, biasa rider motor lah yang sempat nak bagi tahu pun kan. Kalau kereta yang sempat bagi tahu mungkin dekat traffic light ke apa, mungkin lah. Tapi biasanya kalau rider berselisih ke apa, waktu maghrib masih nampak lagi orang lalu lalang, masih nampak lagi apa tangan terkeluar ke kan, rider angkat tangan ke apa, masih nampak lagi kan. Dan kalau korang nampak signage begini, maksudnya korang tak buka lampu kereta. Okay, waktu tu dah memang memerlukan korang buka lampu kereta. Tapi kalau korang lupa nak buka, insyaAllah nanti akan ada rider-rider yang akan tunjukkan tanda macam ni. Kalau saya punya teknik adalah saya tunjuk depan kereta, saya akan tunjuk depan buka lampu. Saya pakai helmet full face lah, tak nampak lah reaction muka ni, tapi tangan saya akan tunjuk macam tu. Depan kereta, lampu buka. Depan kereta, buka lampu. Saya akan buat macam tu sesempat saya lah, sebab kalau berselisih memang dah laju, tak sempat sangat. Tapi insyaAllah, alhamdulillah lah, adalah dalam 100% tu 10% yang faham. Yang mungkin mudah faham yang dekat highway. Sebab highway kita selaluan kan, biasanya saya akan ambil action untuk potong kereta tersebut kan. Saya motor lah, ni kereta ni motor, okay? Saya akan potong kereta tersebut dengan kelajuan yang samalah dengan dia. Saya taklah macam slowkan kenderaan sampai dia nak langgar ke apa, membahayakan keadaan ke, tak. Saya biasanya akan potong, saya akan pandang belakang, tunjuk kereta, tunjuk lampu, dan saya akan main signal kiri kanan untuk bagi dia faham yang dia kena buka lampu kereta. Biasanya kes macam ni berlaku nak dekat maghrib lah. Lepas pukul 7 tu biasa adalah beberapa kereta yang lupa. Dekat highway sangat kerap berlaku, sangat kerap terjadi. Sebab dia rasa macam terang lagi, sempat lagi ni. Korang kena faham, kadang ada orang yang ni macam, ada orang ni dia macam ditutup penglihatan dia. Ada orang macam lah, macam ditutup penglihatan dia.
dia tak nampak pun keberadaan kenderaan korang kat situ. Jadi korang kena buka lampu untuk dia sedar yang ada kereta dekat situ. Okay. So macam let's say lah kan, nak dekat maghrib ni, saya pun dekat lane kanan yang paling laju kat highway tu, lorong memotong. Motong, tiba-tiba nampak lampu signal keluar tiba-tiba. Saya tak perasan pun ada kereta kat situ. Saya bukan cerita pasal saya lah, bagi sebagai contoh je. Kan, let's say lah sebagai contoh, saya tengah memandu dekat lorong kanan dengan tenang, bahagia, happy, fokus dekat jalan raya. Tiba-tiba saya dengan tak semena-mena dalam jarak 30 meter nampak lampu signal tiba-tiba keluar. Bagusnya dia bagi signal, tapi tiba-tiba keluar dengan lampu signal tersebut. Saya tak tahu pun ada kereta kat situ sebab dia tak buka lampu. So dia kata kalau kita rasa kita ni selamat, kita tahu, kita rasa macam oh terang lagi ni, aku okey lagi, itu kurang yang tengah bawa kereta yang dalam keadaan lampu tak buka tu. Tapi untuk orang lain, diorang kadang tak sedar. So dengan korang buka lampu pada waktu yang sepatutnya, dapat membantu orang lain untuk faham dan sedar akan kewujudan kereta korang dekat situ. Okay, so lepas ni aware untuk pemandu-pemandu kereta yang lain. Kalau nampak ada rider motor macam saya contohnya, yang tunjukkan kepada korang, tunjuk kereta dan kemudian buka lampu, itu adalah maksud untuk buka lampu lah. Itulah tanda ni. Dia punya ni saya anggap benda ni boleh diguna pakai untuk semua orang. Okay, tunjuk kereta, buka lampu. Ataupun kalau untuk driver kereta yang lain, buka tingkap, tunjuk tanda yang sama. Bukan ajak race 5 kilo, tapi ni untuk tunjuk sebagai tanda untuk korang buka lampu. Harap korang faham lah. Okay, and last kali, lampu belakang kalau rosak tolong betulkan. Sangat-sangat bahaya untuk pemanduan waktu malam, lampu belakang tak hidup. Walaupun korang dah buka lampu ni, tapi lampu belakang mati, rosak dan sebagainya, tolong baiki secepat mungkin. Kalau tak cukup modal, pergilah jumpa dengan ketua pucuk pimpinan kat kawasan korang, minta bantuan ketua kampung ke, tok penghulu ke, adun YB ke, YB adun, YB parlimen. Cuba minta bantuan. Seandainya korang tak cukup modal, tapi benda ni korang perlu bawa kenderaan tu pada waktu malam atas faktor kerja dan sebagainya, motor, kereta, van dan sebagainya, lori pun lampu belakang tolong hidupkan. Mana yang rosak, mana yang dah terbakar ke apa, minta tolong repair dan betulkan. Ambil masa, cari masa untuk betulkan lampu belakang. Banyak lebih pada meluahkan perasaan je malam ni. Okay. So harap korang faham lah, supaya untuk korang buka lampu signal, jangan memotong dekat selekoh, jangan motong dekat double line, jangan potong dekat jalan yang tak ada double line tapi berisiko tinggi. Jangan memotong imah ada motor yang ada dekat arah bertentangan sekalipun, jangan memotong dekat kawasan tersebut. Okay, jangan lupa buka lampu, jangan pakai lampu kereta yang terlampau terang, jangan setting kereta punya lampu tu terlampau tinggi, dan jangan lupa hidupkan lampu belakang yang terbakar, yang rosak dan sebagainya. Okay, harap korang take note, dapat beri korang input yang baik, maklumat yang baik, maklumat yang menarik dan sebagainya. Anda kata ada apa-apa kurangan, saya minta maaf. Boleh bagikan juga idea, cadangan dan kritikan korang dekat ruangan komen, dan mohon bantuan macam merayu no. Yelah, minta kerjasama korang untuk korang subscribe, like dan share video ni dekat social media korang, kawan-kawan, saudara mara, family, keluarga dan sebagainya. Dan bantu kita orang punya podcast dan kopi ni untuk dapat 100 subscriber yang pertama. Okay, kita tengah cuba target sikit-sikit lah, 100, 300, 500, 1000, 1500, 200, 3000, 5000 dan sebagainya. Okay, tapi kita nak kejar 100 subscriber yang pertama dulu. Jadi tolong kita orang untuk tekan like untuk video ni dan video-video yang lain, serta share tentang podcast dan kopi ni dekat kawan-kawan yang lain juga. Itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih. Kita jumpa untuk episod podcast dan kopi yang akan datang, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam podcast Malaysia.